tetapi ia juga dinikmati hingga ke syurga. Jadi anda tunggu apa lagi? Marilah kita berwakaf tunai sekarang dengan Pusat Wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Jom berwakaf sekarang. Layari www.wakafwilayah.org atau hubungi 03 2181 2846. Investing in Doing Good. Tahun Wakaf Wilayah Persekutuan 2022. Anda mencari Al-Quran untuk Ramadan kali ini? Karya Bestari punya banyak pilihan untuk anda semua. Mempunyai terjemahan ayat dan perkata menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Dilengkapi panduan tajwid berwarna, wakaf dan ibtidah atau tafsiran ayat memudahkan anda membaca dan memahami Al-Quran. Punyai warna dan saiz mengikut keperluan anda serta ada kelulusan KDN. Dapatkan sekarang di www.karangcraftmall.com untuk harga promosi. Karya Bestari, Al-Quran untuk semua. Man, anak bongsu awak tu dah akikah ke belum? Oh, belum lagi lah. Tengah cari lagi nak buat ke mana ni? Apa susah? Izi Korban kan ada. Bulan Ramadan ni Izi Korban ada buat program akikah. Daging-daging akikah akan diagih kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Wah, menarik tu. Laksanakan akikah anak anda Ramadan ini bersama Izi Korban. Untuk maklumat lanjut, layari izikorban.org. Izi Korban, akikah korban tanpa sempadan. Tip mudah untuk mengurangkan bil elektrik anda. Jika anda menjaga badan anda, badan akan menjaga anda sama dengan peralatan elektrik. Apabila anda membersihkannya, ia boleh berfungsi pada tahap terbaik dan ia tidak menggunakan elektrik dengan lebih. Untuk penyaman udara, bersihkan penapis udara dengan kerap. Buang habuk dan kotoran daripada penapis udara supaya penyaman udara menggunakan tenaga sikit untuk menyejukkan bilik dengan lebih cepat. Jika cerit elektrik anda ambil masa terlalu lama untuk mendidih air, anda perlu membersihkan elemen pemanas elektrik di dalamnya. Hanya tambah 1 sudu serbuk penaik atau cuka ke dalam air dan hidupkan cerit sehingga mendidih. Setelah selesai, biarkan ia selama 10 minit dan gosok perlahan-lahan bahagian dalam dengan berus yang tidak kasar. 2 tip mudah untuk prestasi yang lebih baik. Jimat penggunaan tenaga dan kurangkan bil elektrik. Layari www.mytnv.com.my untuk lebih banyak tip kecekapan tenaga. Mesej ini dibawakan kepada anda oleh TNV. Kepada semua rakan muslimin dan muslimat, selamat berpuasa. Berwakaflah kepada pembinaan Masjid Kota Damansara 2. Boleh berwakaf secara online atau ATM. Segala pertanyaan, sila hubungi ke talian hotline 017-681-9193 atau layari Facebook kami, Masjid Kota Damansara 2. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim meriwayatkan barang siapa membangun masjid semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di syurga. Inspirasi, euforia, Islam, semuanya diikut. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Wakaf telaga adalah sedekah yang paling afdal untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Selama ini mereka banyak berjasa membesarkan kita. Ayuh kita keluarkan sedikit rezeki yang kita ada untuk berwakaf buat ibu ayah kita yang tercinta. Segera rebut peluang untuk wakaf telaga bersama Serantau Muslim, dapat pahala jariah dan bantu orang yang susah. Layari segera wakaftelaga.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Pengumuman waktu berbuka puasa ini dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Ini adalah waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia 2 Ramadan 1443 Hijrah bersamaan 4 April 2022. Negeri Sabah, Zon 3, sempurna silabukan Kunak dan Lahad Datu, 6.16 minit petang. Zon 4, Tawau, Balong dan Kalabakan, 6.19. Zon 7, Tuaran, Tamparuli, Penampang, Kota Kinabalu, Putatan dan Papar, 6.27. Negeri Sarawak, Zon 2, Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi, 6.34. Zon 7, Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau dan Meludam, 6.46. Zon 8, Kuching, Bau, Lundu dan Sematan, 6.49. Negeri Johor, Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan, 7.13 malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 7.15. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak dan Segamat, 7.18. Seluruh negeri Melaka, 7.20.
Negeri Sembilan Zon 1 Tampin dan Jempol 7.19. Zon 2 Seremban Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Jelebu 7.21. Seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.23. Negeri Selangor Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 7.23. Zon 2 Kuala Selangor dan Sabak Bernam 7.25. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.23. Negeri Perak Zon 1 Tapah, Slim River dan Tanjung Malim 7.24. Zon 2 Ipoh, Batu Gajah, Kampar, Sungai Siput dan Kuala Kangsar 7.26. Zon 5 Teluk Intan, Bagan Datuk, Kampung Gajah, Seri Iskandar, Beruas, Parit, Lumut, Sitiawan dan Pulau Pangkur 7.26. Zon 6 Selama, Taiping, Bagan Serat dan Parit Buntar 7.27. Zon 7 Bukit Larut 7.30. Negeri Pahang Zon 2 Rompin, Pekan, Muazzam Shah dan Kuantan 7.17. Zon 3 Maran, Chenur, Jengka, Termeluh, Berat dan Jerantut 7.20. Zon 4 Bentong, Rauk dan Kuala Lipis 7.22. Zon 5 Genting Sempah, Janda Baik dan Bukit Tinggi 7.25. Zon 6 Bukit Fraser, Genting Highlands dan Cameron Highlands 7.29. Negeri Terengganu Zon 1 Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus 7.17. Zon 2 Besut dan Setiu 7.19. Zon 3 Hulu Terengganu 7.19. Zon 4 Kemaman dan Dungun 7.19. Negeri Kelantan Zon 1 Kota Baharu, Bacok, Pasir Putih, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah, Kuala Krai dan Gua Musang 7.21. Seluruh negeri Pulau Pinang 7.28. Negeri Kedah Zon 1 Kota Star, Kubang Pasu dan Pokok Sena 7.29. Zon 2 Pendang, Kuala Muda dan Yan 7.28. Zon 3 Padang Terap dan Sik 7.28. Zon 4 Baling 7.27. Zon 5 Kulim dan Bandar Baharu 7.27. Zon 6 Langkawi 7.31. Zon 7 Puncak Gunung Jerai 7.32. Seluruh negeri Perlis 7.29 malam. Demikian tadi disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia 2 Ramadan 1443 Hijrah bersamaan 4 April 2022. Selamat berbuka puasa dari kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman waktu berbuka puasa itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Wakaf telaga adalah sedekah yang paling afdal untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Selama ini mereka banyak berjasa membesarkan kita. Ayuh kita keluarkan sedikit rezeki yang kita ada untuk berwakaf buat ibu ayah kita yang tercinta. Segera rebut peluang untuk wakaf telaga bersama Serantau Muslim, dapat pahala jariah dan bantu orang yang susah. Layari segera wakaftelaga.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku,
Aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Jimatkan penggunaan air bersih. Gunakan secara berhemat. Setiap titisan air adalah sangat bernilai kerana air adalah kehidupan. Untuk tips jimat air, sila ke laman Facebook SPAN di span.my. Salam Ramadan dari Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Jom jimat air. Kapsul hadis pelestarian alam sekitar ini dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Hargai sumber air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kongsikan dan kita bincangkan mengenai air, kerana air adalah kehidupan. Dalam Islam, Islam mengajarkan kepada kita jenis air yang mutlak. Apa maksud air mutlak? Iaitu air yang boleh kita buat bersuci. Kita boleh membersihkan diri kita. Kita boleh membersihkan diri kita daripada najis ataupun daripada hadas. Ada 7 jenis air mutlak. Yang pertama, air hujan. Yang keduanya, air laut. Yang ketiganya, air sungai. Yang keempatnya, air telaga ataupun air perigi. Yang kelimanya, air mata air. Yang keenamnya, air salji. Dan yang ketujuhnya, air embun. Okey, ketujuh-tujuh ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang kita nak kongsikan air sebagai kehidupan di sini adalah kita disuruh untuk menjaga sumber-sumber air ini. Jangan kita cemari, jangan kita kotori, jangan kita merosakkan sumber-sumber air ini. Contoh air hujan. Air hujan sepatutnya boleh menjadikan air itu suci mutlak. Tapi kalau kita tak jaga pengudaraan kita, laut mana udara telah tercemar, maka boleh menjadi hujan itu sebagai asid yang boleh memudaratkan kita. Sebenarnya kita menjaga persikatan kita untuk mendapatkan air yang mutlak, air hujan. Begitu juga air laut. Jangan kita cemari laut. Saya dalam dunia diving, banyak orang hari ini buang sampah, buang botol, buang tin, buang plastik dekat laut. Itu sangat menyedihkan. Kita mengotori laut. Sedang kita perlu memelihara laut itu. Kemudian yang ketiganya iaitu air sungai. Jangan kita cemari sungai, kan? Kerana sungai merupakan sumber kepada air telaga. Begitu juga mata air, salji dan juga embun. Jadi maknanya kita bicara mengenai air mutlak, kita jaga air. Kerana sesungguhnya air itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai khalifahnya. Jadi bersama-sama saya Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin menjadi pengguna cekap air. Jimat, sayangi dan peliharalah air. Kerana sesungguhnya air adalah kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapsul hadis pelestarian alam sekitar sebentar tadi dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Selamat mengimarahkan Ramadan dan hargailah sumber air bersih. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang mengawal selia perkhidmatan air dan pembentungan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk maklumat lanjut berkaitan fungsi dan peranan SPAN, sila layari laman Facebook kami di fb.span atau laman sesawang kami di www.span.gov.my. Hargai air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Emporia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, jam kedua bersama Destinasi, insya-Allah kita akan membawakan khas kepada anda rancangan Vaksin Hati yang akan bersama Yang Berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, Kaunselor Berdaftar dan Pengasas Bijak Emosi. Dan untuk petang ini di bulan Ramadan, insya-Allah Tuan Fazli akan membawa tajuk Ramadan Bulan Bijak Emosi. Banyak tips dan perkongsian bersama Tuan Fazli. InsyaAllah kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh tinggalkan atau hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami menantikan rancangan Vaksin Hati sebentar sahaja lagi. Tahun berubah dan derita mereka bertambah.
Kisah pelarian Syria semakin tenggelam walaupun berjuta manusia menjadi pelarian. Hanya serendah RM15 bagi satu surat tajaan iftar dan RM150 bagi sekotak makanan untuk sebulan. Anda pesan, kami hantar. Sila layari www.syriacare.org.my atau WhatsApp kami di talian 011-3703-0900. Ayuh rebut pahala sedekah di bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Bersama Syariah, kita bantu. Seorang Muslim boleh mendapatkan ganjaran pahala atas amalannya. Kita mempunyai peluang untuk bekalan hidup di akhirat dengan amalan sedekah, wakaf dan seumpamanya. Alhamdulillah atas sumbangan anda, Masjid Bukit Bandaraya Yusof Shah Alam kerja-kerja dapat digerakkan. Namun perjalanan masih jauh. Marilah berinfak ke atas pembinaan Rumah Allah. Layari masjidbukitbandarayashahalam.com. Hubungi 03-8605-3676 atau 019-354-1115. Irah, buat apa tu? Toki, saya tengah nak bersedekah di sumbangan.com. Guna phone je. Oh, Imran pun guna sumbangan.com? Sebenarnya, memang banyak pilihan kebajikan di sumbangan.com. Ya, Toki. Semuanya di hujung jari je. Di sumbangan.com, kita boleh bersedekah, berzakat dan berwakaf. Nak buat akikah dan korban pun boleh. Betul tu. Sumbangan.com memudahkan kita buat kebaikan. Dah buat baik hari ni? Jom layari www.sumbangan.com. Sumbangan.com memudahkan kebaikan. Ramadan hampir menjelma. Masih tercari-cari kurma yang terbaik? Jom dapatkan kurma Ajwah Aliyah. Dipetik segar dari Madinah. Hanya di The Haramain. Layari www.theharamain.com atau hubungi 011-62-31-7492. Wakaf tidak akan mengurangi harta kita. Malah orang yang mewakafkan hartanya akan diganjarkan pahala berkekalan selama mana harta wakaf itu masih ada dan terus dimanfaatkan. Bagi menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan, marilah berwakaf kerana manfaat berwakaf bukan sahaja dinikmati di dunia, akan tetapi ia juga dinikmati hingga ke syurga. Jadi anda tunggu apa lagi? Marilah kita berwakaf tunai sekarang dengan Pusat Wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Jom berwakaf sekarang. Layari www.wakafwilayah.org atau hubungi 03-2181-2846. Investing in Doing Good. Tahun Wakaf Wilayah Persekutuan 2022. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islam sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini bersama Destinasi IKIM. Masih bersama saya Mona Jasman. InsyaAllah untuk jam kedua pada petang ini kita akan membawa untuk anda secara langsung untuk hari Isnin seperti biasa bersama rancangan Vaksin Hati. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media seperti biasa untuk tonton di situ. Dan untuk anda ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 atau boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk petang ini bersama Vaksin Hati, kita bersama tetamu. Untuk petang ini yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, Kaunselor Berdaftar dan Pengasas Bijak Emosi untuk petang ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datin apa DJ Mona, apa khabar, sihat Alhamdulillah. Apa khabar Tuan? Salam Ramadan Al-Mubarak. Allah Akbar, alhamdulillah baik, sihat walafiat. Ramadan buat semualah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bersorangan ini? Iya, saya seorang hari ini, alhamdulillah. Dan untuk petang ini bersama Tuan Fazli akan membincangkan tentang tajuk yang sesuai dengan bulan Ramadan. Masya Allah, Ramadan, bulan bijak emosi. Bagaimana kita nak bijak emosi dalam bulan Ramadan ini? Sebagai mukadimah, silakan Tuan.
Baik, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana saya rasa kita nak menzahirkan satu kegembiraan yang amat sangat. Satu kesyukuran yang luar biasa, satu ekspresi emosi keterujaan yang cukup tinggi sebenarnya apabila alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kerana kita dapat masuk kepada satu bulan yang sangat kita nanti-nantikan. Satu bulan yang sangat kita teruja untuk masuk. Satu bulan yang sememangnya kita bukan saja menanti, kita dah buat persediaan, preparation daripada bulan berapa lagi dah. Pada sahabat dulu 6 bulan sebelum. Kan, bahkan kita dalam berdari sejak daripada bulan Rajab lagi dah baca doa dah. Kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah kita dah masuk kepada bulan Ramadan. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana apa? Kerana Allah telah memilih kita untuk masuk, sebab tak semua orang pilih. Kan, bahkan kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, tak semua orang yang Allah pilih. Ada orang dah hampir-hampir rasa teruja dan doa ni. Dah teruja doa nak masuk ni, sungguh-sungguh nak masuk, tiba-tiba Allah ambil nyawanya. Maknanya Ramadan lepaslah Ramadan yang terakhir buat dirinya. Kan, bahkan ada orang yang sememangnya orang kata apa, yalah, duduk bersiap, duduk teruja kan, tapi tak dapat masuk. Ada setengah orang pula tak harap pun nak masuk Ramadan, lantak dia dah tak heran pun nak Ramadan, tapi masuk juga. Kenapa? Kerana Allah pilih semuanya. Semuanya kerana Allah pilih kita untuk masuk. Jadi sebab itu kita rasa teruja dan rasa bersemangat bersungguh. Bahkan ada, saya tengok ada kalangan sahabat-sahabat yang menitis air mata dapat masuk Ramadan kan. Sembahyang tarawih malam pertama tu, ya Allah, subhanallah, penuh, ramai. Padat. Kan, tak pernah berlaku pun berlaku. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebab tu tajuk kita nak bawa kepada Ramadan ataupun puasa ni bulan bijak emosi. Kenapa? Sebab kita nak jaga emosi. Nak jaga emosi diri, kita nak latih emosi. Bukan setakat jaga, tapi kita nak latih emosi kita, diri kita ni supaya jadi orang yang bijak emosi. Ni antara benda-benda yang tak bijak emosi ni, contoh. Saya nak sebut benda ni kan. Kita tahu, kita faham bila awal Ramadan kan. Awal Ramadan ni memang orang datang ramai masjid. Ramai orang datang masjid. Sebab apa? Timbul keinsafan, timbul rasa nak berubah, mengambil kesempatan waktu dari sudut waktu untuk melakukan langkah pertama perubahan. Kan? Ada orang nak berubah tapi suasana mungkin tak membantu. Tapi bila Ramadan, suasana tu membantu perubahan. Suasana tu menyebabkan dia rasa nak berubah. Suasana tu menyebabkan dia nak datang masjid. Tak apalah, mungkin dia datang kerana tengok ramai orang datang, tetapi paling tidak dia datang. Sebab apa? Sebab keikhlasan kadang-kadang dia memerlukan keterpaksaan. Kan, terpaksa datang dulu sebab tengok semua orang datang, dia pun datang. Kan, dia pun datang. Jadi bila dia datang, maka kita raikan. Bahkan saya selalu pesan pada kita untuk menjaga emosi kita. Supaya apa? Supaya tidak bersifat, contoh, pada orang yang baru datang, kita tidak bersifat sarkastik, bersifat sinis. Kan, lama tak nampak, baru jumpa jalan ke masjid tu, Allah sedap pula dia bagi kan. Kawan tu baru belajar pegang tasbih atau baru nak insaf ni kan, baru rasa Ramadan ni, rasa nak buat amal ibadah banyak sikit. Dah kena peli dah setiap pasal-pasal kan. Sebab tu saya tulis malam, saya tulis dekat Facebook, saya kata sebagai sama ada sebagai pentazkirah, sebagai AJK masjid, sebagai kita ahli jemaah yang regular jemaah ni pun, sebenarnya kita kena jaga emosi kita dan juga emosi orang yang datang ke masjid. Kan, kenapa saya kata nak kena jaga emosi kita juga? Ialah pertama, tak pernah ramai, tiba-tiba ramai kan. Bila ramai, banyak benda nak kena buat. Kan, nak kena sedetika lah, bentang itulah, budak-budak berlari, menjerit apa semua kan. Kan, jangan pula kita rasa marah. Sebab apa? Itulah dia satu nikmat yang dalam bulan Ramadan ni, yang menyebab yang sebenarnya kita dah 2 tahun tak dapat merasa suasana di masjid. Kan, jadi orang dah datang. Jadi datang tak nak datang seorang, datang bawa keluarga. Bila bawa keluarga, macam-macam lah ragamnya. Bila macam-macam ragamnya, maka inilah masanya untuk kita tarbiyah emosi kita, jaga emosi kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang. Kan? Ni tiba-tiba budak-budak pun kena marahkan, dijemonahkan, kena marah. Budak tu baru dah nak rasa seronok datang masjid. Kan? Tiba-tiba trauma, kena marah.
Jangan main-main kan, kena marah, kena tengking pula. Pakcik tu budak tu lah datang ikut kawan. Bapak tak ada, jadi tak ada orang nak pertahankan. Kena. Apa kau sudah tak nak datang masjid. Jadi ini secara umum je kita nak bincang. Secara umum lah saya sebut dulu tentang puasa dan juga emosi. Tapi insyaAllah kita akan masuk lebih detail. Kenapa Nabi sebut dalam satu hadis as-siyamu junnah. Puasa dia adalah perisai. Kenapa dia berbentuk perisai? Kenapa dia menjadi perisai? Kenapa bulan puasa ni satu bulan yang kita katakan sebagai bulan tarbiyah mendidik? Bahkan saya suka sebut puasalah bulan penyelesaian konflik rumah tangga. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Fazli atas mukadimah untuk petang ini. Banyak lagi perkongsian bersama Tuan Fazli. Dan untuk waktu ini, Tuan dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini, berehat seketika. Kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Kota Baru 89.8
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan vaksin hati. Dan alhamdulillah masih bersama untuk waktu ini yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, Kaunselor berdaftar dan pengasas Bijak Emosi. Tuan Fazli masih membincangkan tentang bulan Ramadan, Masya Allah, bulan Bijak Emosi. Dan untuk sambungannya silakan Tuan Fazli. Baik, alhamdulillah kita bincang tadi, saya sentuh sikitlah mengenai dengan emosi kita yang perlu dijaga kan. Menjaga emosi. Kenapa kita sebut bijak emosi? Bijak emosi dia sebenarnya ada maksud dia. Jadi definisi dia, bijak emosi ni adalah kenapa kita kata seseorang itu bijak emosi. Seseorang kita kata dia ni memang teruk dari segi bab emosi ni, memang emosional lah, memang tak pandai urus emosi. Dia sebenarnya bila kita sebut tentang bijak emosi adalah satu kemahiran mengenal pasti, mengawal dan mengurus emosi diri dan orang lain. Itu dia. Kan dia bukan hanya terhad kepada emosi diri tapi juga emosi orang lain. Maknanya orang yang bijak emosi ni, tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, dia boleh kawal emosi dia. Okey, dia boleh kawal emosi dalam keadaan trigger-trigger tertentu yang muncul menyebabkan dia boleh bertenang, dia boleh react dengan baik, dia boleh mengawal diri. Okey. Kan? Maknanya dia boleh mengawal. Kemudian mengurus. Dia boleh juga mengurus emosi dia. Maknanya emosi daripada sedih tadi dia boleh uruskan. Contoh emosi sedih. Dia boleh urus supaya menjadi emosi itu positif. Ditukar kepada tenaga yang positif. Marah tadi. Marah. Kan? Marah. Marah ni emosi negatif tak? Yes, marah ni emosi negatif. Tetapi dia boleh ditukarkan energi tadi itu kepada aktiviti yang positif. Apa dia? Disebabkan dia geram dan marah tadi. Dia kata tak apa, aku akan buat lebih baik. Maka dia pun buat kerja lebih baik, lebih bersungguh. Contoh, kan? Contoh kita ambil satu lagi contoh. Dalam Quran Allah sebut fastabiqul khairat. Dan maka berlumba-lumbalah dalam mengerjakan kebajikan. Bila kita berlumba ni tuan-tuan sekalian. Ni bila cakap pasal bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan kan bulan pesta ibadah. Maknanya masing-masing orang buat ibadah. Dalam keadaan orang lain sibuk buat ibadah. Kita tengok contoh, kita ada jiran kita, kawan kita, rakan sekerja kita. Kan? Waktu rehat 10 minit tu buka Quran baca. Kan? Dan kita tengok, dia ni makin rajin baca Quran. Bulan Ramadan. Sebelum dia tahu dia rajin. Waktu rehat tu dah baca dah. Ini waktu rehat sekejap ni tengah-tengah tu, kan? Dia buka Quran, dia baca. Apa perasaan kita? Kalau kita tak rasa apa-apa, tandanya kita tidak ada keinginan ataupun kita tidak ada satu emosi, kita tidak berpegang kepada fastabiqul khairat, berlumba-lumba. Kan? Berlumba ni, bila kita berlumba, kita nampak orang contoh kita lumba lari. Kita berlumba lari, orang tu lebih ke depan pada kita. Pertama saya nak tanya, ada apa emosi yang kita rasa? Kan? Mungkin kita sebut geram, jealous. Dia dah ke depan ni. Jealous ni emosi negatif tak? Negatif. Tapi apa yang kita buat? Disebabkan dia dah ke depan, kita geram, kita jealous, kita rasa tak boleh ni, aku kena buat juga ni. Maka kita energi tadi tu menjadi satu tenaga baru, booster untuk kita nak potong dia tu. Sama juga dalam bulan Ramadan kan. Maknanya bila tengok kawan kita baca Quran, rasa macam tak boleh, tak tenang, nak juga baca. Baca tu bukan untuk tunjuk pada dia, tak. Bahkan kita nampak dia baca pun, kita baca bukan baca duduk depan dia buka Quran, kau ingat kau seorang boleh baca Quran, aku nak baca juga. Tidak begitu kan. Kadang-kadang mungkin kalau tadarus lain lah ceritanya kan. Tapi maknanya kita kadang rasa tak tenang, rasa macam tak boleh lah. Kita pun buka Quran, duduk menghadap tempat lain kan. Kita buka juga, kita baca juga. Untuk siapa? Untuk Allah. Tapi nak cerita ni itulah emosi tadi. Emosi dia yang menyebabkan kita ada booster, kita ada bergerak. Jadi sebab itu saya kata bulan Ramadan ni adalah bulan untuk tarbiyah, mendidik emosi. Tapi dengan syarat kita yang didik. Kita yang menentukan hal itu. Sebab apa? Bila kita sebut tentang bijak emosi, bila kita sebut tentang puasa ni, puasa. Bila kita sebut tentang Ramadan, antara ibadah yang terbesarnya, ibadah utamanya adalah puasa. Dan puasa ni Nabi sebut sebagai junnah. Kan, as-siyamu junnah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kan, puasa itu sebagai perisai. Perisai apa? Antara yang diperisaikan, seperti mana yang disyarahkan, saya sentuh sikit saja, iaitu perisai kepada perkara-perkara yang tidak elok. Perisai kepada maksiat. Perisai kepada tingkah laku yang bersifat dosa. Kan? Maknanya apa? Maknanya dia menjadi perisai. Dia menahan diri kita. Kenapa? Okay. Kenapa puasa ni sesuatu proses yang mendidik? Dia macam ni. Yang kita sebut sebagai latihan. Latihan ni benda susah tak? Kan?
biasa kat DJ Mona kan, bila kita buat latihan, latihan ni benda yang kita biasa buat ke benda yang jarang buat? Jarang buat. Kan? Dia mula dengan dia yang jarang buat. Tapi kita nak mahir benda tu, maka kita pun latih. Kita buat latihan berulang-ulang. Betul. Okay, berulang-ulang. Ya. Jadi bila benda berulang-ulang, lama-lama kita akan jadi makin mahir, lama-lama kita akan jadi makin okey. Tapi maknanya puasa tu samalah, maknanya puasa ni senang tak? Kali pertama puasa susah. Jangan kata budak-budak, orang tua lagi susah. Ya. Kan? Yalah, orang tua nak boleh kekal tu, ya Allah, bukan senang. Kan yang dulu-dulu buka periuk tu, cerita-cerita lama tu, kalau ungkit balik tu, kalau Allah tunjuk tu madu rasanya. Kan? Sekarang yang mungkin dah taubat dah suha kan, mungkin menjaga kualiti puasa. Okay. Jadi maknanya benda susah. Tapi bila dah dia latih banyak kali, maka jadi okey. Sebab tu saya kata ini adalah bulan latihan, bulan tarbiyah. Kenapa? Okay. Sebab dalam bulan puasa, bila kita berpuasa, kita akan dapat 4 benda. 4 perkara ini, di makna manusia ni paling vulnerable, manusia ni paling senang goyah, manusia ni senang waktu kita jadi emosi tak stabil. 4 perkara waktu ini menyebabkan kita senang buat benda yang tak elok. Ini. Ini 4 waktu ni. Apa dia? Saya sebut sebagai HALT. HALT. Kan? Antara waktu yang emosi kita senang goyah ni, senang buat benda tak elok ni, apa dia? Adalah waktu H yang pertama disebut sebagai hungry. Kan? We are hungry dah ni. Kan? Waktu lapar dah ni. Kan? Waktu lapar. Kan? Waktu lapar ni, tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, adalah antara waktu yang sebenarnya dia senang menjejaskan emosi. Senang trigger marah. Orang senang marah ni sebab lapar. Ya. Kan? Bayangkan contoh, tuan-tuan jaga kaunter pertanyaan. Ni. Kebetul hari tu tak sempat sarapan. Dia beza bila kita puasa ni lain sikit sebab main setting dah ada. Tapi bila kita hari tak puasa, and then kita makan lambat, tak sempat sebab kawan kita minta tolong, dia tak datang hari ni, minta tolong kita cover dia. Jadi kita cover dia, waktu rehat kita terpaksa dianjakkan pukul 3 lebih ataupun pukul 4 baru nak makan tengah hari. Jadi pada waktu itu, ini sebahagian orang, saya kata tidak semua, sebab ada orang yang memang dia okey, sebab orang yang dah biasa puasa dia okey. Tapi orang yang tak biasa ataupun dia puasa Ramadan saja, waktu puasa sunat jarang. Jadi bila dalam keadaan begitu, tengah lapar, tiba-tiba ada orang datang, banyak tanya pula. Tapi memanglah orang banyak tanya sebab itu kaunter pertanyaan. Tapi tapi sebab dia jawab pada contoh, soalan tu dia dah jawab banyak kali dah. Tapi orang berlainan. Jadi dia jadi, sebab tu kita tengok ada setengah-setengah kaunter pertanyaan kan. Kita tanya, okey, macam mana saya nak isi borang ni? Dia punya jawab tu macam nak bergaduh. Borang ni isi macam ni lah, tengoklah kat sana, kita dah tampal dah kat situ, baca dulu. Inilah orang Melayu, susah, malas membaca, sudah kena pula. Padahal kawan tu baru datang dengan baik. Dan benda ni saya bukan kata orang lain, saya sendiri alami. Saya pernah pergi satu agensi. Cara dia, saya dah tak sempat makan hari ni. Ini saya cerita sebelum puasa. Saya tak sempat makan hari tu. Memang tak sempat, sibuk sangat kan. Jadi saya buat borang apa semua, saya dah isi dokumen semua lengkap lah. Jadi dia punya pegawai tu datang tengok orang kan. Dia tak boleh, cik. Tak boleh. Saya kata, cakap lelek-lelok dalam hati kan. Dalam hati cakap lelek-lelok. Ni tak boleh ni macam ni kena ni boleh. Nanti saya tanya sekejap. Ni tak boleh, cik. Memang tak boleh. Cik kena buat lain ni. Kena buat lain. Dengan cara dia tu, kita jadi macam, tak apa cik, saya buat lain. Saya tarik, saya keluar. Walaupun saya mengajar pasal bijak emosi, maknanya itulah yang paling bijak saya boleh buat saat itulah. Maknanya kan kalau nak bertekak pun tak boleh budak sebab memang tak boleh kan. Dan memang cuma saya geram tu peringkat awal, masa penerangan dia tak terang betul, dia tak terang detail. Jadi dan kita pula masa tu tengah tak makan ni. Nak ceritanya waktu tak makan ni sebenarnya emosi dia senang goyah, senang trigger marah, tak stabil. Kan? Tapi bila kita dah biasa berpuasa, apa berlaku? Dia akan lebih tenang. Bahkan makan berlebihan juga dia akan menyebabkan nafsu meningkat. Sebab apa? Nafsu tadi tu dah dipenuhkan kan. Jadi maka jadi semua benda dia nak lah. Okay. Berbalik kepada cerita, maknanya antara waktu yang sebenarnya mendidik kita dalam emosi ni, dari segi emosi ni adalah waktu lapar. Macam mana nak bertenang waktu lapar? Sebab tu dalam hadis yang Nabi sebut ni, hadis ni dia panjang, as-siyamu junnah, dia ada lagi sambungan dia. Nabi cerita pasal apa? Nabi cerita pasal
Saya baca maksud hadis, puasa adalah perisai jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencercanya atau memeranginya, maka ucapkanlah aku sedang berpuasa. Oh ya, hadis ini subhanallah kalau kita nak bincang dari sudut emosi memang sangat hebat. Memang sangat hebat. Maknanya apa? Sebab memang sangat mendidik. Kan? Dalam keadaan puasa, emosi senang trigger, tapi Nabi bagi peringatan. Walaupun kena provokasi macam mana pun, sebut inni shaim. Inni shaim ni dia adalah aku sedang berpuasa. Dia adalah satu kenyataan yang kita sebut dalam bahasa yang mudah. Kalau kita tengok dari sudut bijak emosi ataupun kita sebut dari sudut emotional intelligence, dia berada pada dua perkara, dua komponen. Iaitu disebut sebagai self-awareness, kesedaran diri. Yang kedua adalah self-regulation. Kan? Pertama dia sedar, okey, aku ni tengah puasa. Inilah keadaan penuh sedar bahawa kita ni sedang berpuasa, maka kita kena jaga tingkah laku. Kita sedang berpuasa, aku sedang puasa. Dia macam ni, orang panas baran ataupun orang marah, orang yang hilang kawanan marah ni, DJ Mona, kenapa dia jadi agresif ataupun dia tumbuk kan? Sebab dia tidak sedar yang dia tengah marah. Ya, betul. Dia tak sedar dia tengah marah. Ataupun kita kata, kau sabar, jangan marah-marah. Mana ada aku marah? Mana ada aku marah tu pun marah lah tu. Aku tengah cakap, aku nak terangkan ni. Aku nak terangkan. Kita kata terangkanlah, tapi tak payahlah cara terangkan tu, intonasinya tinggi. Dia tak sedar tengah marah. Sebab tu kadang-kadang, bila kita contoh, kita tengokkan, kadang-kadang bila ada setengah-setengah orang yang dalam keadaan emosi tengah tak stabil kan, dia cepat marah kan. Anak buat salah sikit, dia sepak lu, bam! Depan mata saya pernah tengok benda. Kan? Budak tu terlanggar cawan air je. Kan? Terlanggar cawan air, tumpah air sikit, depan mata saya kaki dia naik, bam! Sepak. Sebab dia tengah duduk sila kat bawah. Kan? Menangis anak tu. Tapi nak ceritanya apa? Lepas tu apa berlaku? Baru menyesal. Kan? Tak patut aku buat macam tu. Sebab apa? Sebab sebelum tadi, dia tak sedar yang dia tengah marah. Wallahu a'lam. Mungkin kita rehat dulu. Betul itu. Kita nak berehat seketika pada waktu ini sebab banyak lagi perkongsian selepas ini. Kita nak hadam terlebih dahulu yang ni dan bagi peluang untuk Tuan Fazli tarik nafas dulu untuk banyak perkongsian insya-Allah selepas ini. Dan untuk anda, kita berehat seketika kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Aku hanya tetap untukmu, biarkan cintaku hanya kekal di mana hati tak tergoda, telah terhias seri warna. Memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengisi jiwa. IKIM, inspirasi euforia Islami. Nilai-nilai bersama IKIM. Amanah. Amanah merupakan satu nilai yang mulia yang merujuk kepada perihal seseorang yang menjaga dengan sebaik mungkin sesuatu tanggungjawab yang diberikan. Sama ada amanah itu merupakan tugasan, satu kerja ataupun ditugaskan untuk menjaga harta benda ataupun ditugaskan menyimpan rahsia dan sebagainya. Amanah dari segi bahasa bererti percaya. Orang yang bersifat amanah pula dirujuk sebagai amin, di mana dia ialah orang yang dipercayai, yang amat dipercayai oleh masyarakat. Kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang beramanah sebagai seorang negarawan, seorang pemimpin dan juga seorang pekerja, wajar dijadikan tauladan kepada semua pekerja. Beliau sangat berwaspada dengan harta negara. Diceritakan bahawa Umar Abdul Aziz menggunakan lampu yang berbeza ketika menguruskan urusan negara dengan urusan peribadi. Jadi di sini banyak contoh-contoh yang saya akan beri, di mana
Ada yang menggunakan harta kerajaan, harta jabatan dan organisasi untuk tujuan peribadi. Ada menggunakan masa yang diamanah pada kita untuk bekerja tetapi menjalankan kerja-kerja peribadi. Dan banyak lagi contoh-contoh yang saya boleh beri. Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Iaitu apabila dia berbicara, dia dusta. Apabila dia berjanji, tidak ditepati. Dan apabila diberi amanah, dia khianati. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengurusi IKIM. Kenapa perbuatan yang tidak baik, umpamanya zina, umpamanya menyusahkan orang lain, mencuri hak orang lain itu mendapat dosa? Kerana ia satu pekerjaan yang tidak baik. Sebaliknya, seseorang yang melakukan sesuatu yang baik sudah pasti akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Buat orang Kelantan mana berada di Kota Baru, anda kena dengar Radio IKIM di frekuensi 89.8 FM. Saya, Amira Muhammad Fauzi, pendengar setia Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Bersama Vaksin Hati pada petang ini dan Alhamdulillah masih bersama Yang Berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, Kaunselor Berdaftar dan Pengasas Bijak Emosi, masih menceritakan tentang Ramadan bulan bijak emosi. Banyak emosi yang kita perlu nak jaga. Tuan Fazli bukan setakat marah dan ada banyak lagi malas dan juga cemburu, banyak lagi yang perlu kita nak tingkatkan. Dan untuk waktu ini, untuk sambungan untuk tajuk ini, silakan Tuan Fazli. Baik, kenapa kita kata, terima kasih DJ Monat. Kenapa kita kata bulan Ramadan, bulan puasa ni adalah bulan pelatihan, tarbiyah, mendidik emosi kan. Tadi kita sebut tentang HALT, iaitu H yang pertama adalah hunger. Yang kedua, waktu manusia yang paling vulnerable ataupun senang goyah dari segi emosi, senang trigger, senang buat benda yang tak elok, buat benda yang agresif dan sebagainya adalah yang kedua, waktu marah, anger. Waktu marah ni dia macam-macam boleh berlaku. Kan? Saya ada kes di mana ada orang yang dia nak bercerai lah dengan isteri dia. Dia marah sangat isteri dia. Sebab tu saya kata suami ni antara benda yang paling penting kena ada pada seorang suami adalah ketahanan emosi, emotional resilience, ketahanan emosi. Sebab memang kita pemimpin tapi kita juga kena tahan. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita pemimpin, kadang-kadang rakyat ni dia banyak provokasi. Rakyat. Makna isteri kan. Dia banyak provokasi. Maknanya contoh, dia tahu kita diam. Kan contoh-contoh perbincangan berlaku dalam rumah tangga. Kan. Bila isteri cakap, suami diam. Jadi sebahagian isteri dia menganggap bila suami diam, suami tidak berminat, suami rasa tak penting, suami macam rasa kita bila bini yang bercakap ni macam tak penting lah, tak penting, tak patut, tak perlu. Kan? Dia rasa macam tu. Dia rasa macam suami buat dia. Sebenarnya bagi dia kalau suami bercakap lebih baik berbanding dengan suami diam. Sebab suami diam ni lebih menyakitkan hati. Tapi masalah bila suami bercakap dia tak boleh terima pula. Ada masalah juga. Kan? Okey. Jadi bila begitu keadaan dia menyebabkan dia makin provok. Jadi kawan tu pula dia ni tak sabar, dah tak tahan dah. Jadi bila dah tak tahan, apa berlaku? Maka dia lafaz talak. Cuma dia lafaz talak dalam keadaan dia sangat marah. Yang sepatutnya jadi talak 1, jadi talak 3. Allah. Kan? Jadi talak 3. Kalau soal hukum jatuh ke tidak, yang ini kena rujuk Jabatan Agama untuk melihat beberapa aspek lain lagi lah. Maknanya kena detail lah. Yang ni, jadi nak tanya jatuh ke tidak, saya tak boleh tentukan lah. Yang itu kena rujuk Jabatan Agama. Cuma nak ceritanya disebabkan terlalu marah. Jadi 3. Kan? Marah ni penting. Marah ni wajib ada pada setiap manusia. Bahkan kita bersyukur bila Allah berikan satu sifat marah. Cuma marah yang bagaimana yang patut kita guna. Di mana kita nak salurkan, kadar yang bagaimana, sebab yang bagaimana yang sesuai untuk marah, kadarnya bagaimana, caranya bagaimana, waktunya di mana, tempatnya di mana, yang itu yang kita kena tentukan. Jadi ini antara waktu yang paling ni. Dan macam saya sebut tadi, berkait kan, lapar senang marah, contoh.
Sebab tu kita kata bulan puasa ni bulan mendidik emosi ni. Ini bulannya. Sebab apa? Sekarang kita dah sedar. Sebab yang bagusnya bulan Ramadan ni sebab dia ada suasana. Semua orang buat benda yang sama. Semua orang berusaha ke arah yang sama. Maknanya contoh kita kata jaga kata-kata. Masing-masing sedang berusaha nak jaga kata-kata. Jadi benda tu bila suasana tu wujud, dia akan masuk dalam kepala kita ni. Bila nak buat benda yang lain sikit, alamak, ni bulan puasa. Sebab tu kita kata inilah bulan yang baik untuk nak didik emosi tadi. Okey. Yang ketiga H-A-L-T. L adalah loneliness. Waktu seorang-seorang. Waktu berseorangan. Ini apa antara waktu yang emosi manusia ni vulnerable. Kan? Kenapa kita kata vulnerable? Dia macam inilah contoh. Kita dah maafkan kawan kita tu. Kan? Kawan kita tu dia pinjam motor kita. Kemudian dia bawa awek. Dalam motor kita dia bawa awek. Maknanya dia buat dosa menggunakan motor kita. Contoh, kita geram ni, marah ni, sangat marah ni. Okey. Kemudian dia minta maaf, kawan kita tu minta maaf. Kita dah maafkan dah. Kita berkata tak apalah. Kalau lain kali kita jangan buat lagi. Bukan apa aku tak nak kau buat menggunakan harta aku untuk buat dosa. Kan aku takut aku terbabit, terada saham dalam tu, contoh. Kan? Tapi kita dah maafkan waktu itu. Tapi bila duduk seorang-seorang, syaitan kata, kenapa kau maafkan dia? Dia tu dah lah buat macam-macam dah kat kau. Kan? Kau sepatutnya marah dia, maki betul-betul. Kan? Dulu bukan ni kes kali pertama, ni dah banyak kali dah. Itu ni kes motor yang sebelum ni duit kau tak pernah pulang lagi. Ini macam-macam. Dia datang tu waktu bila? Waktu kita duduk seorang. Waktu duduk seorang. Jadi, dan yang ketiga, yang keempat adalah waktu kita letih. Waktu kita letih. Bila kita puasa, kita letih. Badan letih, badan penat. Sebab apa? Tidak ada kekurangan tenaga. Di awal-awal puasa lah, kekurangan tenaga. Bila kekurangan tenaga waktu letih ni, tambah-tambah kena kerja luar pula tu. Banyak pula benda nak kena ngangkat, apa melibatkan fizikal, penggunaan tenaga. Nak siapkan kertas kerja, berfikir banyak ni penat. Kerja guna otak ni penat. Jangan ingat kerja orang guna otak ni. Biasanya, tak, semakin banyak guna otak, semakin mahal gaji dia. Kan? Jadi, 4 keadaan ini sebenarnya kalau kita tengok, kebanyakannya ada dalam bulan Ramadan. Hak tadi, hunger, anger, loneliness, tired, ada dalam bulan Ramadan. Sebab tu bulan Ramadan ni bulan melatih ni. Cuma macam mana kita nak latih? Yang itu saya tak sempat nak cerita hari inilah. Yang itu kita akan cerita kemudian. Cuma saya nak cerita inilah bulan yang latihan. Maknanya bila bulan latihan, susah tak? Susah. Tapi kita kena buat. Nak tak nak kena buat. Bila kita buat, ada perubahan tak? InsyaAllah ada perubahan. Sebab apa? Kita dah terbiasa dah. Benda yang susah, Allah bisa, tinggal biasa. Cuma satu lagi saya nak pesan di sini adalah bila kita berkait dengan Ramadan ni bulan bijak emosi, maka dengan sebab itulah saya mencadangkan untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan penyelesaian konflik rumah tangga. Kenapa? Mungkin waktu lain kita rasa susah nak berbincang isu-isu penting dalam rumah tangga, susah, kan, payah. Why not cuba dalam bulan Ramadan? Sebab apa? Bulan Ramadan pertama dia ada suasana. Suasana dari sudut macam mana? Suasana keadaan yang tenang, orang suka pergi ibadah, kan? Mungkin balik daripada tarawih, seronok rasa bersyukur pada Allah, kan, rasa tenang. Jadi bila isteri ajak bincang tu, bang, kita bincang sikit boleh tak? Kan? Jadi dia rasa pun, bincang apa? Emosinya berada dalam keadaan baik. Sebab yang paling penting, ni kata bijak emosi juga ni, berdasarkan definisi tadi, kita nak bincang pun sebenarnya, kita kena faham emosi orang. Emosi pasangan tu kita kena faham juga. Kan, kalau dia balik dalam keadaan mengamuk-ngamuk, kereta baru lepas accident, tak payahlah ajak bincang. Abang tu sibuk pasal kereta tu dunia, main kita bincang pasal rumah tangga. Sudah, lain tu juga nak bincang. Maknanya, kena faham. Jadi, antaranya yang kita banyak emosi positif ni bila? Dalam bulan Ramadan. Sebenarnya, dalam bulan Ramadan, banyak emosi positif. Boleh cubalah. Tapi saya tak kata semua bila Ramadan ni semua emosi, semua orang emosinya baik. Orang yang beriman, insya-Allah emosinya baik. Orang yang tidak merasakan nikmat Ramadan, yang tidak menjadikan Ramadan sebagai bulan perubahan diri, maka mungkin dia tak ada kesan lah. Tapi nak ceritanya pada orang yang beriman, insya-Allah bulan Ramadan adalah bulan penyelesaian konflik yang baik. Baik, kenapa nak bincang isu besar dan isu sukar dalam rumah tangga pada bulan ini? Kerana bulan ini bulan yang saya ingat saya tak boleh cerita sekarang. Kenapa tak boleh cerita sekarang pula? Sebab satu masalah, yang keduanya yang ini saya akan sambung pada minggu hadapan.
untuk tengok macam mana nak jadikan bulan Ramadan bulan perbincangan, bulan penyelesaian konflik, bulan yang sesuai untuk kita menetapkan hala tuju keluarga. Sebab sekarang saya rasa antara yang penting dalam Ramadan ni, pertama bulan penyelesaian konflik, yang kedua bulan mengubah sikap, memperbaiki diri dalam rumah tangga. Jadi yang ni kita kena cek apa yang kita nak ubah dalam bulan Ramadan. Untuk rumah tangga kita, apa sikap yang kita nak ubah. Kadang-kadang benda tak perlu besar, benda kecil pun boleh. Tapi yang penting ada. Kan? Yang penting ada, insya-Allah. Mungkin setakat itu. Kalau apa ni, masa kita dah habis. Dia pun ada lagi masa kalau tak nak sambut. Itulah, kita akan jumpa pada minggu hadapan. Banyak lagi yang para pendengar nak dengar daripada Tuan Fazli. Itulah masa mensyuburi kita untuk waktu ini. Itu masa saja yang kita ada. Dan tinggal juga beberapa minit lagi untuk Tuan Fazli untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah beri kita masuk pada bulan yang luar biasa. Sebab apa luar biasa? Offer daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni luar biasa. Terlalu banyak offer-offer yang luar biasa yang tidak dapat pada bulan lain. Kan? Bahkan bulan latihan. Sebab tu kalau kita contoh, kalau main game, main video game, siapa main video game ni? Main video game, waktu kita mula-mula main, biasanya dia akan bagi mudah dan duit ataupun ganjaran dia banyak. Benda ni kita buat tu simple, ganjaran dia banyak. Biasanya. Kan? Sebab apa dia nak bagi kita seronok? Sebab itu kalau kita tengok bulan Ramadan, amalan sunat macam pahala wajib, pahala dia. Yang wajib apatah lagi. Maknanya berganda-ganda. Supaya apa? Supaya kita rasa seronok. Sebab apa? Bulan ujian yang sebenar 11 bulan tu. Ini bulan latihan. Bulan ujian sebenar 11 bulan. Maka sebab itu, ayo sama-sama kita ambil kesempatan dalam bulan Ramadan ini, khususnya bila kita bincang pasal rumah tangga, kita create satu budaya baru, kita create satu suasana baru, yang mana suasana ini kita nak kekalkan selepas Ramadan. Yang mana kita nak bentuk apa budaya keluarga yang kita nak selepas ini, nak dikekalkan dalam keluarga, bentuk sekarang dalam bulan Ramadan. InsyaAllah benda tu paling tidak dia kekal pun, mungkin kita katakanlah tak tahan lama, kekal 2-3 bulan selepas Ramadan, at least selepas Ramadan pun kekal 2-3 bulan berbanding dengan langsung tak ada. InsyaAllah. Jadi saya rasa cukup setakat tu. Moga-moga Ramadan Karim ini, Ramadan yang mulia ini, insyaAllah menjadikan kita orang yang lebih baik, yang lebih bahagia dunia dan akhirat, berjaya bersama dengan keluarga, bukan berseorangan. InsyaAllah. Kalau siapa nak bersama dengan saya, boleh juga pergi ke channel saya, Bijak Emosi, channel Telegram, insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada yang bahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz. InsyaAllah banyak lagi perkongsian akan datang di minggu hadapan. Dan Ramadan Karim, Tuan Fazli. Ramadan Karim juga bagi Jemon dan semua pendengar, insyaAllah. Ya, dan kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum dan salam saham. Mencari peluang untuk melangkah ke dunia pasaran global? Mula melabur dengan saham nama-nama besar di Amerika Syarikat serta pasaran global yang lain dan perluaskan portfolio anda bersama CGS CIMB iTrade Islamic hari ini. Semuanya online, mudah dan patuh syariah. Layari cgs-cimb.com.my untuk maklumat lanjut. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ayo kita laksanakan cinta demi negara akan terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Khairi, pengasas kepada produk yang sentiasa melegakan anda seisi keluarga, tak lain tak bukan Marvel Care. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan dan puan-puan, di bulan Ramadan yang mulia ini adalah waktu terbaik untuk anda amalkan Marvel Care. Minum Marvel Care satu sachet setiap hari untuk badan yang lebih cergas dan bertenaga di bulan Ramadan. Marvel Care dirumus khas daripada buah-buahan, bahan semula jadi dan kaya dengan fiber. Antara bahan-bahan yang ada di dalam Marvel adalah apple fiber, ekstrak buah delima, ekstrak strawberry, psyllium khas, aloe vera dan lain-lain lagi. Kerjakan ibadah puasa anda dengan sokongan dari Marvel Care. Marvel Care sememangnya melegakan. Leganya bila ada Marvel. Di sini saya ingin mengumumkan promosi Marvel Mega Ramadan telah kembali lagi. Seperti yang anda tahu, promosi khas Ramadan ini tidak pernah diberi pada mana-mana bulan melainkan bulan Ramadan sahaja. Dan promosi ini hanya datang setahun sekali sahaja di bulan Ramadan. Jadi, ini waktu paling berbaloi untuk anda dapatkan Marvel Care. Ayuh, dapatkan Marvel Care sekarang. Masa yang ditunggu-tunggu telah pun tiba. Promosi Marvel Mega Ramadan setahun sekali. Hubungi talian 010-872-8242. Saya ulang, 010-872-8242. Ingat, ada Marvel memang lega. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Kuala Terengganu 100.2 FM. During the holy month of Ramadan, Muslims fast from dawn to dusk for the entire month, an act that brings joy and contentment to every Muslim who experiences the practice. We pray that this blessed month brings divine blessings to all of us. This month of Ramadan is giving us yet one more opportunity to rededicate ourselves to the absolute power of Allah and refocus our lives to worshipping Him and Him alone. Each of us can develop an individual plan to benefit from, and we can all do something extra to earn some additional grace from Allah the Almighty. Here are a few suggestions that we can look into. Let us visit the mosque as often as possible, or at least once a day with our families. Make it a habit to break fast with fellow Muslims in the mosque at least once a week. Invite our non-Muslim friends and neighbors to join us in the breaking of our fast. Let us pool our efforts and resources to feeding the homeless. Be extra generous and donate our money to worthy causes. Let us encourage our children to offer Tarawih prayers with us at the mosque. Try to complete reading the Quran with meaning at least once. Mend our relations with everyone regardless of the mistakes on the part of others. Spend some time in seclusion at night praying to the Almighty. Be cautious not to hurt anyone and control our anger in all situations. Let us spend more time with our families, especially in breaking the fast. Make sure that we don't miss our Fajr prayer and pray all the other prayers on time. Let us ensure that we offer Zakatul Fitr ahead of Eid prayers so that the poor and the needy can make use of it in an appropriate manner. And finally, let us place our trust in Allah in everything that we do. And may Allah accept our ibadah. Inspirasi, euforia, Islami, semuanya diikim. Berita dalam negeri ini dibawakan khas oleh Siti Khadijah. Setiap momen yang dilalui cuma pinjaman. Yang kekal hanya kenangan indah bersama. Hadiahkan Siti Khadijah dalam setiap momen indah bersama. Layari sitikhadijah.com. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Masilin Alias dalam Berita IKIM. Mereka yang tersalah berbuka puasa kerana mengikut azan maghrib di radio yang disiarkan awal daripada